Kementerian Sumber Manusia untuk mula menjawab 45 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu Kementerian Sumber Manusia ingin merakamkan ucapan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang begitu prihatin dalam hal berkaitan warga pekerja dan perkembangan modal insan yang menjadi tulang belakang kepada pembangunan negara. Seramai 28 orang ahli yang berhormat telah memberikan pandangan dan saranan dan teguran yang cukup, di mana sebanyak 58 isu yang menyentuh 8 perkara utama berkaitan Kementerian Sumber Manusia yang telah bangkitkan sepanjang perbahasan titah yang di-Pertuan Agong mulai 14 Julai sehingga 29 Julai 2020. Tuan Yang di-Pertua, 18 orang ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Pontian, Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Kampar, YB Bukit Mertajam, YB Pasir Putih, YB Ipoh Barat, YB Setiu, YB Subang, YB Macang, Yang Berhormat Sik, YB Muar, Yang Berhormat Tebrau, YB Pokok Sena, Yang Berhormat Johor Bahru, YB Kalabakangan, YB Keluang dan YB Alostar dan YB Permata Tampua telah membangkitkan isu mengenai pengangguran, peluang pekerjaan dan juga hak pekerja. Tuan Yang di-Pertua, persoalan popular dalam kalangan ahli-ahli yang berhormat yang membangkit isu mengenai pengangguran adalah isu pengangguran di kalangan belia. Kerajaan sedar mengenai kadar pengangguran di kalangan belia dan golongan muda serta memahami akan kepentingan untuk memperkasa tenaga kerja dan bakat tempatan ataupun talent tempatan. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, data kini Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSA menunjukkan bahawa kadar pengangguran belia berumur 15 tahun hingga 24 tahun pada 2019 adalah pada kadar 10.5%, iaitu sejumlah 295,800 orang. Manakala bagi suku tahun pertama 2020 adalah pada kadar 11%, iaitu sejumlah 291,400 orang. Malahan saban tahun dianggarkan seramai lebih kurang 300 hingga 350 orang graduan menamatkan pengajian dan bersedia untuk masuk ke alam pekerjaan. Namun pada tahun ini, berikutan pandemik COVID-19 lebih menyukarkan golongan ini untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Susulan itu, kerajaan sentiasa berusaha melaksanakan langkah-langkah bagi mengatasi isu pengangguran termasuk dalam kalangan belia dengan terus menggiatkan penambahbaikan ekosistem tenaga bakat muda dan pembangunan kebolehpasaran graduan dengan melaksanakan pelbagai program. Pada 5 Jun 2020, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan penjana. Menerusi pakej rancangan ekonomi ini, Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah melancarkan inisiatif penjana HRDF pada 22 Jun 2020 yang lalu. Melalui inisiatif ini, 5 skim diperkenalkan, iaitu Place and Train, B40 Development, SME Development, Industry Revolution 4.0 dan Grand Insan Gemilang ataupun GIG. Daripada keseluruhan skim tersebut, terdapat 2 skim yang menyokong usaha kerajaan dalam mengenangani isu pengangguran di kalangan golongan belia akibat pandemik COVID-19, iaitu Place and Train dan Gerak Insan Gemilang. Place and Train memberi jaminan penempatan pekerjaan sekurang-kurangnya 12 bulan kepada pelatih sejurus menamatkan latihan. Setakat 24 Julai 2020, seramai 5,930 orang termasuk golongan belia telah berjaya mendapat penempatan pekerjaan dengan bantuan kewangan, diluluskan berjumlah 38.53 juta dengan tawaran gaji semula daripada RM1,800 sebulan. Tuan Yang di-Pertua, manakala skim Gerak Insan Gemilang ataupun GIG penjelasan. Boleh Yang Berhormat? Ya, terima kasih Yang Berhormat Speaker. Yang Berhormat, boleh saya membawa perhatian. DOSM ini, dia mengatakan bahawa pengangguran adalah berumur di antara 15 ke 24. Nombor satu, ia tak masuk akal. Kerana di antara 15 ke 24,
adalah anak-anak kita yang sedang bersekolah atau di universiti atau pelajaran tinggi. Jadi dari mana mereka mendapat angka ini? Saya mengatakan sedemikian kerana semasa saya menjadi menteri, saya pun memberitahu kepada mereka. Tetapi saya menunggu jawapan dan lepas itu kerajaan telah bertukar. Okey, itu nombor satu. Nombor dua, train and place and train. Ini telah pun kita cuba dulu 5-10 tahun dulu dan ini gagal dengan serius di mana berjuta-juta ringgit telah digunakan dari wang rakyat tetapi semua ini nampaknya tidak efektif. Adakah kerajaan telah membuat kajian yang mengatakan dengan kukuh bahawa ini perlu dan ini adalah satu skim yang betul-betul boleh mengatasi pengangguran lebih-lebih di antara anak-anak the youth dan juga lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Apabila kita sebut pengangguran di antara umur 15 hingga 24 tahun, kita perlu sebagai kerajaan prihatin. Kita hanya tidak boleh fokus kepada golongan yang berjaya. Kita terpaksa mengambil kira kedudukan golongan yang tercicir daripada arus pendidikan yang bermula daripada umur 15. Sekiranya tidak mungkin satu hari nanti mereka akan jadi masalah sosial kepada negara kita, maka DOSM telah mengambil kira golongan yang tercicir termasuk daripada umur 15 tahun ke atas. Itu dari segi angka. Yang kedua, saya setuju dengan pandangan yang berhormat mantan Menteri Sumber Manusia. Dari segi pendekatan kerajaan place and train. Sebelum ni ada juga percubaan yang dilaksanakan oleh kedua-dua pihak kerajaan telah tidak berjaya. Maka kini kita telah mengambil pendekatan walaupun sebelum ni latihan kemahiran di peringkat Sumber Manusia hanya train and place. Tetapi kini berubah kepada place and train. Dan kita tidak membazir dari segi peruntukan di mana kita telah mengambil pendekatan setelah diberi peluang pekerjaan baru kita memberi sumbangan sebanyak 30% dan balance-nya akan disalurkan kepada training provider hanya selepas memastikan yang telah dilatih itu dapat peluang pekerjaan di sektor yang tertentu yang di mana dia akan sahkan melalui pembayaran per keso. Di mana per keso akan menjadi landscape kita supaya kita mensahkan sama ada betul-betul yang diberi latihan itu telah dapat peluang pekerjaan atau tidak. Sekiranya pelatih gagal ataupun training provider gagal, maka balance of the payment tidak akan dibayar kepada training provider. Menteri. Rahmat, saya nak tanya, macam mana SOXO boleh mengendalikan perkara ini walhal itu tidak ada kena-mengena dengan the youth. Mereka hanya berkenaan dengan pihak yang telah digajikan. Maka itu tidak adalah di bidang kuasa mereka, nombor satu. Nombor dua, mengenai angka yang sebelum ini saya kata di antara umur 15 ke 24, ini berbeza dengan statistik-statistik yang sedia diberi oleh International Labour Organization. Maka perlulah dikaji balik di mana kita like pluck from the thin air dan we are the best in the world. Tetapi tidak, mereka ada sistem yang sedia ada. Saya harap ia boleh diambil tindakan susulan dalam hal ini. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kebetulannya apabila saya sebut peranan Perkeso, Perkeso akan menjadi agensi yang mensahkan sama ada yang diberi latihan itu dah dapat peluang pekerjaan atau tidak. Walaupun sebelum ni kita tiada agensi untuk mensahkan sama ada yang diberi latihan itu dapat peluang pekerjaan atau tidak. Kini kita buat program train and place and train. Apabila dia dah dapat peluang pekerjaan selepas diberi latihan, hanya kita boleh sahkan melalui agensi-agensi di bawah kementerian iaitu di Perkeso sama ada orang ni dah dapat peluang pekerjaan sedang mencarum kepada Perkeso atau tidak. Just to certify whether they are being contributing for Perkeso or not. One of the ways to ensure that they have got a job. Menteri. Yang Berhormat Menteri, untuk penjelasan. Muah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin tahu berapa jumlah pengangguran belia yang terkini. Kerana dalam ucapan Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, Yang Berhormat Menteri memaklumkan berkenaan jumlah pengangguran pada suku awal tahun ini, suku pertama. Apakah jumlah pengangguran belia yang paling terkini? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bukit Bertajam, Menteri. Silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mungkin satu cadangan berikutan apa yang telah dibangkitkan oleh saudara dari Ipoh Barat. Selain daripada pengangguran untuk belia berumur 15 hingga 24 tahun, mungkin Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama KBS boleh juga
melaporkan laporan NEET ataupun dengan izin Not in Education, Employment and Training, dan mungkin ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang demografi tersebut. Keduanya, tadi Yang Berhormat Menteri sebut tentang place and train, train and place. Saya rasa mungkin apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan ialah meneruskan usaha yang telah diumumkan sebelum ini oleh Pakatan Harapan, iaitu Malaysia Kerja, di mana ada satu komponen graduan kerja yang memberikan mungkin boleh dikatakan subsidi kepada para graduan dan juga kepada majikan untuk mengambil graduan sebagai pekerja. Dan saya harap mungkin skim itu telah diperkenalkan sebelum wabak COVID menjadi serius. Sekarang kita boleh gunakan skim yang sama dengan menaikkan kuantumnya. Dulu kalau 800, mungkin sekarang menjadi 1,500. Dan mungkin isu ketiga, saya harap nanti Menteri akan menjawab juga bukan saja tentang unemployment ataupun pengangguran belia, tetapi juga underemployment, iaitu kadar guna tenaga tidak penuh yang saya bangkitkan dalam ucapan saya. Terima kasih Menteri. Menteri, boleh satu lagi Menteri, supaya disekalikan susulan daripada pertanyaan daripada Ipoh Barat dan juga Muar dalam soal pengangguran belia. Melalui kajian Institute of Southeast Asian Studies menyebut bahawa kalau pengangguran untuk Malaysia di kalangan belia ini 6 kali ganda berbanding dengan umur yang lain, manakala kalau average ataupun purata dalam dunia ini adalah sekitar 3 kali ganda. Jadi kalau boleh nak menyusuli pertanyaan Ipoh Barat tadi, bahawa kenaikan ataupun data yang menyebut bahawa hampir 250,000 yang menganggur di antara 15 hingga 24 tahun itu, boleh tak kalau Menteri perincikan lagi, maksudnya selalunya pengangguran ini berlaku apabila mereka ini mencari kerja tetapi tidak dapat kerja. Itu takrifan yang digunakan sebagai unemployment. Jadi dalam isu ini maksudnya begitu ramai, maksudnya mungkin mencecah hampir jutaan anak muda yang bawah umur 24 tahun ini yang sebenarnya mencari kerja, yang tak dapat kerja yang disebut oleh Menteri tadi sekitar 250,000 orang. Silakan. Tuan Yang Dipertua memandangkan hanya saya ada 45 minit. Izinkan saya meneruskan teks ucapan saya dan kebanyakan soalan-soalan telah dibangkitkan. Saya akan jawab. Jawab secara bertulis. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, seterusnya, sebelum saya beralih kepada isu yang lain, saya ingin menyentuh sedikit mengenai pelancaran satu program bersama YB Menteri Belia dan Sukan serta Yang Berhormat Menteri Kerja Raya yang dikenali sebagai Skim Peratisan Nasional. Skim ini sebenarnya selaras dengan matlamat Kementerian Sumber Manusia dalam memperkemaskan mutu perkhidmatan dengan menyediakan peningkatan latihan pekerja tempatan di bawah program upskilling and reskilling untuk meningkatkan keluaran tenaga mahir negara. Ia merangkumi sektor seperti teknologi maklumat dan komunikasi, digital literacy, revolusi industri 4.0, perkilangan dan perbuatan, logistik, hospitality, pemasaran, jualan borong dan runcit, pengurusan sumber manusia, pembinaan, nikmat kewangan dan insurans, healthcare dan lain-lain dengan izin. Di kesempatan ini juga saya ingin menzahirkan penghargaan saya kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, PSMB, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan juga JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran yang sedia berkongsi maklumat berkaitan peluang latihan dan penempatan yang ditawarkan oleh majikan bagi penyertaan belia kita dari seluruh negara. Tuan Yang Dipertua, berhubung dengan isu yang dibangkitkan oleh YB Subang, YB Johor Bahru dan juga YB Kalabakangan mengenai peluang pekerjaan dan padanan kerja, gaji dan sebagainya, perkara ini sememangnya telah diambil tindakan oleh kerajaan melalui pelbagai inisiatif yang tersenarai di bawah beberapa pakej rangsangan ekonomi 2020. Kementerian Sumber Manusia menerusi Perkeso memperkenalkan program insentif pengambilan pekerja, hiring insentif dengan izin dan bantuan mobiliti dan juga program latihan di bawah penjana. Program ini bertujuan untuk merangsang pengambilan pekerja oleh majikan, di samping itu meningkatkan keboleh pekerjaan seseorang pekerja melalui latihan ataupun latihan semula. Untuk makluman ahli-ahli yang Dewan Yang Mulia ini, selain daripada beberapa inisiatif yang telah dan sedang dilaksanakan untuk merangsang pengambilan pekerja oleh majikan seperti berikut. Yang pertama adalah program My Apprentice
di mana keutamaan diberi kepada graduan baru atau fresh graduate atau pelajar lepasan sekolah. Mereka diberi bantuan sebanyak RM600 seorang. Program kedua adalah program Hire Malaysia di mana merupakan program pengambilan pekerja tempatan. Yang ketiga adalah program inisiatif pengambilan pekerja tempatan dari golongan orang kelainan upaya OKU dan peserta program Return to Work melalui Perkeso. Dan seterusnya, inisiatif yang satu lagi adalah melalui portal My Jobs, iaitu portal pekerjaan membantu majikan dan pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Menteri, minta pencerahan. Boleh, Terima kasih, Yang Datuk Seri Speaker. Meneliti daripada pandangan dan hujahan daripada Menteri, saya terpanggil di atas beberapa program-program yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Namun saya masih terkilan kerana kita ada satu akta yang membolehkan mereka-mereka yang terlibat, terutama sekali dalam COVID-19 ini, yang telah pun diambil tindakan pembuangan, kerja sentara dan juga bayaran cuti tanpa gaji ataupun tanpa gaji. Ini memberikan saya isyarat bahawa kita ada SIP. Dan SIP ini pula mendorong kepada tabungan yang kukuh untuk kita salurkan terus. Kerana itu ada dalam mekanismenya, iaitu dia panggil bencana. COVID-19 ini adalah bencana. Jadi saya nak cuba nak memaklumi apa yang Menteri hujahkan ini. Adakah dianya terlibat secara langsung dalam SIP dan dikaitkan dengan TVET? Kerana Menteri, kita kena faham bahawa bila keadaan ini berlaku, kemahiran itu diutamakan. Dalam mekanisme SIP itu ada diletakkan sebagai melatih, memberikan kemahiran kepada pekerja yang telah dibuang atau mereka yang masalah dalam bencana, dan TVET itu berperanan untuk memahirkan secara profesional untuk bersaing dengan pekerja asing yang melengkapkan Seksyen 60 Akta Kerja 1950 itu apply. Dan yang keduanya, saya nak maklumkan dengan Menteri bahawa adakah keperluan Menteri kita cadangkan supaya wang daripada Rancangan Ekonomi MOF itu disalurkan terus kepada SOKSO dan SOKSO berperanan. Kerana SOKSO yang tahu data-data syarikat. Kalau kita serah pada bank akan menggunakan SOP-nya dan sudah barang tentu syarikat-syarikat SME ataupun IKS ini tidak mampu untuk apply mekanisme yang diperlukan oleh bank. Jadi saya melihat bahawa keperluan SOKSO itu disalurkan terus kepada Menteri Kewangan untuk dijadikan ia sebagai satu tabungan. Apakah Menteri bersetuju dengan pandangan saya? Cukuplah. Terima kasih, Datuk Seri Speaker. Panjang sangat. Itu soalan bukan ceramah. Silakan. Nak jawab ataupun jawapan tulis. Ini adalah dasar, Datuk Seri. Yang berhormat bukan Menteri nak bagi dasar. Yang berhormat tanya je soalan. Dasar Menteri. Kecuali yang berhormat pindah belah sini, mungkin yang berhormat jadi Menteri. Pulang dia yang berhormat. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, nak jawab tak nak? memandangkan semua isu yang dibangkitkan ni telah pun dibangkitkan sebelum ni dalam teks ucapan ahli-ahli yang berhormat. Maka saya minta keizinan Tuan Yang di-Pertua, saya meneruskan sehingga mengamis teks ucapan saya pada pagi ini. Terima kasih. Sedikit penjelasan. Tuan Yang di-Pertua, sedikit. Terpulang pada yang berhormat Menteri. saya bagi peluang sebab mantan Menteri Semua Manusia. Bagi peluang Seorang je saya bagi peluang. Terima kasih. Silakan yang berhormat. Yang berhormat, Ibu Barat. Puan Speaker. Ini mengenai pekerja tempatan dalam program My Apprenticeship dan sebagainya. Saya nak tahu apakah kesedaran baru oleh kerajaan bahawa penggantungan dengan pekerja asing adalah tidak sesuai. Nombor satu, adakah itu pandangan, dan jika sedemikian, apakah proses untuk mengurangkan penggantungan tersebut? Itu nombor satu. Nombor dua, saya semasa di sana, Yang Berhormat, kita sedang berbincang dan kita pun telah adakan satu independent committee on foreign workers di mana mereka telah bercadang bagi opinion mereka, di mana semua usaha, keputusan dan proses sedemikian pengambilan pekerja asing patut beralih dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Sumber Manusia. Asasnya adalah yang di-Pertua adalah dari 64 negara di dunia ini yang ada proses yang sama, 63 negara
ada di kuasa ni, bidang kuasa adalah dengan Kementerian Sumber Manusia. Tetapi satu negara saja, yang berhormat pun boleh tahu, satu negara saja, itu Malaysia saja, di mana kuasa ni divided. Saya pun tak faham kenapa ia perlu berulang alik, dan satu di antara adalah Kementerian Dalam Negeri mengatakan security issues. As though in other countries it's not an issue of security issues, it's also there. Adakah kerana dorongan-dorongan yang lain di mana ini menyebabkan kuasa mutamat untuk meluluskan pekerja asing terletak di Kementerian Dalam Negeri. Jadi soalan saya telah bangkitkan perkara ini yang sangat mustahak. Adakah yang berhormat Menteri berani mengimplementasikan cadangan-cadangan Independent Committee on Foreign Workers, di mana kali akhir saya jawab di Parlimen bahawa ini adalah satu di antara proses yang kita ingin buat. There's a joint committee between co-chair di antara Kementerian Sumber Manusia dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan apakah proses tersebut? Terima kasih. Silakan. Tuan Yang Dipertua, soalan pertama mengenai pekerja asing. Kita dalam krisis ekonomi dan kelembapan ekonomi dan menghadapi pengangguran yang cukup kritikal, maka salah satu cara adalah mengurangkan bergantungan pada pekerja asing. Ini secara tidak langsung akan menambahkan peluang-peluang pekerjaan untuk warga tempatan. Sebab itu sebagai Menteri Sumber Manusia saya telah mengumumkan bahawa tiada pengambilan pekerja asing sehingga hujung tahun, sehingga kita buat redeployment dengan pekerja-pekerja asing yang sedia ada. Yang pertama. Yang kedua, dari segi soalan yang kedua mengenai peranan ataupun kedudukan Kementerian Sumber Manusia dari segi memutuskan pengambilan pekerja asing, Amat Berhormat Perdana Menteri telah menubuhkan jawatan kuasa khas untuk menangani isu-isu pekerja asing yang dipengerusikan oleh Menteri Kanan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sendiri, telah memutuskan perkara-perkara ini, dan beberapa langkah-langkah positif telah dan sedang pun diambil, di mana Kementerian Sumber Manusia tidak lama lagi akan menguatkuasakan Undang-Undang 446 di mana membela nasib pekerja asing dari segi kediaman, makanan, penginapan dan kemudahan. Maka untuk mengendalikan ataupun menguatkuasakan Akta 446, kita tiada pilihan lagi kecuali segala pendaftaran berada di Kementerian Sumber Manusia. Yang pertama. Yang kedua, Kementerian Sumber Manusia telah membuat pendekatan untuk mewajibkan pekerja asing. Setakat ini hanya 60% pekerja asing mencarum untuk perkeso dari segi safety net. Maka Kementerian Sumber Manusia telah membuat keputusan untuk mewajibkan semua pekerja asing 100% untuk mencarum. Maka untuk memastikan mereka mencarum, kita perlu sekali lagi Kementerian Sumber Manusia perlu ada segala data untuk meluluskan pekerja asing. Yang ketiga, kita lihat mengikut kependirian ILO ataupun International Labour Organization, sebagai kerajaan yang menguatkuasakan Akta 446, kita kena pastikan nasib pekerja asing dibela. Bererti pekerja asing perlu dibayar on time dan sebagainya. Maka untuk melaksanakan ini, kita sedang dalam proses untuk mengamalkan e-wages, di mana untuk sahkan pekerja asing dibayar. Bukan saja dibayar masa yang tepat. Maka untuk mengamalkan ketiga-tiga ini, dari segi pendaftaran platform perlu berada di Kementerian Sumber Manusia, dan saya dengan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi kerajaan untuk memastikan kita ada satu pendekatan yang selaras. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Menteri minta penjelasan, kalau tidak dapat sekarang secara bertulis pun tak apa, sangat penting. Minta izin. Okay. Terima kasih. Ada dua perkara. Pertama sekali, adakah Yang Berhormat Menteri dan Kementerian akan menyokong pindaan SOP kepada dalam isu paid internship, di mana kini semua interns di dalam sektor kerajaan, tidak kira dalam kementerian ataupun agensi, pertama wajib dibayar, dan kedua pembayaran ini akan meningkat daripada anggaran RM300 sebulan ke RM900 sebulan. Ini penting khususnya bagi intern, bagi sektor luar bandar yang perlu melalui latihan amali supaya akhirnya mereka diberikan tempat dalam dunia pekerjaan. Dan kedua, di mana kita telah pun berjaya meningkatkan kadar gaji minima sebelum ini. Kerajaan lepas RM900 ke RM1,200 sebulan, dan ada plan untuk peningkatan sampai RM1,500 dalam tempoh masa 2 ke 3 tahun yang akan datang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua memandangkan kedua-dua permintaan atau persoalan ini melibatkan dasar. Saya perlu mengkaji secara mendalam sama ada kita boleh amalkan atau tidak. Saya akan bagi secara bertulis.
Selanjutnya, berhubung dengan dakwaan oleh YB Kappa bahawa sistem insurans pekerjaan SIP di bawah Perkeso tidak berkesan, ingin saya menyatakan bahawa Perkeso melalui program SIP telah menjalankan tanggungjawab dengan cukup berkesan dengan langkah-langkah positif yang saya akan terangkan sebentar lagi. Tuan Yang di-Pertua, sistem insurans pekerjaan SIP yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Malaysia sejak 2 tahun lalu sebagai economic stabilizer dengan memberi bantuan kewangan segera, latihan semula serta permadanan kepada pekerja yang terjejas akibat hilang pekerjaan. Untuk makluman ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kappa, bagi tahun 2020 sehingga 17 Julai 2020, kes kehilangan pekerjaan yang direkodkan oleh sistem insurans pekerjaan adalah seramai 62,247 orang dan pembayaran sejumlah 133 juta telah dibuat. Di samping itu, SIP telah berjaya menempatkan semula pekerjaan kepada seramai 12,714 orang sehingga Julai 2020. Dalam masa yang sama, sistem insurans pekerjaan melalui perkhidmatan pekerjaan dan portal My Future Jobs dapat membantu majikan untuk mendapatkan calon pekerja yang diperlukan. Di samping itu, portal ini berfungsi sebagai platform dalam membantu mengisi pekerjaan bagi jangka masa sederhana dan panjang. Selanjutnya, kepada cadangan YB Kappa supaya peruntukan prihatin rakyat yang disalurkan kepada pihak bank membantu IKS sepatutnya disalurkan kepada Perkeso yang mempunyai data syarikat yang lengkap dan senarai nama majikan yang mencarum dan boleh mengenal pasti syarikat yang membuang kerja, tidak membayar gaji dan mempunyai kemelut disebabkan COVID-19 yang diharapkan pembelaan. Pihak kementerian mengambil maklum dan mengucapkan merakamkan ribuan terima kasih atas keyakinan Yang Berhormat terhadap Perkeso dan Kementerian Sumber Manusia. Yang Berhormat Menteri, Tuan Yang di-Pertua, penjelasan sikit. YB Terbarau juga, berkenaan dengan sebab SIP. semua jawapan ada sebelum ni, ahli-ahli Yang Berhormat memang dah bangkitkan isu-isu ni. Saya memang ada jawapan. Berkenaan dengan KPI SIP. Yang Berhormat, Setinggi saja, it's a direct question. Saya It's a direct question. Saya ada lainnya lagi 15 minit. Menteri tak nak bagi jalan. 30 seconds only, 30 saat. Boleh. Yang Berhormat Terbarau juga telah membangkitkan isu kehilangan pekerjaan dan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan iaitu dengan menguatkuasakan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 dalam kurungan Akta 800 mulai 1 Januari hingga 2018. Akta ini dikuatkuasakan oleh untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan, loss of employment, dengan izin. Sistem insurans pekerjaan menawarkan dua jenis faedah iaitu faedah berbentuk kewangan dan faedah berbentuk pencarian pekerjaan, iaitu allowance mencari pekerjaan bagi tempoh 3 hingga 6 bulan tertakluk kepada syarat kelayakan caruman, allowance bekerja semula awal, allowance pendapatan berkurang, allowance latihan, fee latihan dibayar kepada penyedia latihan, program upskilling dan reskilling, perkhidmatan pekerjaan dan kaunseling kerjaya. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Sumber Manusia akan terus memantapkan dan mempertingkatkan perlindungan keselamatan dan kesihatan pekerja bagi memastikan warga pekerja bertugas dengan selamat, sihat, kondusif dan produktif. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat dari Ipoh Barat, Bukit Bendera dan Johor Bahru, Kementerian Sumber Manusia menerusi Perkeso menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja ekonomi gig menerusi Akta Keselamatan Pekerjaan sendiri 2017 dalam kurungan Akta 789. Saya cukup yakin dan percaya melalui akta ini, pekerja sektor ekonomi gig akan diberi perlindungan di bawah skim bencana kerja jika mereka ditimpa kemalangan atau menghadap penyakit berkaitan pekerjaan. Ingin saya tekankan di sini, selaras dengan aspirasi kerajaan, Perkeso sentiasa bersedia meningkatkan penyampaian perkhidmatan dengan memperluaskan jangkauan perkhidmatan agar sempadan dari lebih berkesan dengan norma serta kehendak pasaran tenaga kerja semasa. Malahan inisiatif penambahbaikan serta usaha berterusan dapat dilihat apabila pada 5 Jun 2020 kerajaan telah mengumumkan program penjana gig melalui penjana bagi memberi perlindungan keselamatan sosial dan kebajikan golongan orang bekerja sendiri yang melibatkan aktiviti pekerjaan ekonomi gig. Tuan Yang di-Pertua, terusnya program subsidi upah
dan program pengekalan pekerjaan. Yang berhormat Pokok Sena, YB Situ, YB Tebrau, YB Keluang, YB Alostar membangkitkan program subsidi upah dan program pengekalan pekerjaan, meminta program ini dilanjutkan bagi tempoh 6 bulan lagi bagi membolehkan majikan mengekalkan pekerjaan serta lebih tersasar. Atas keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri, kerajaan telah memperkenalkan program inisiatif di bawah pakej plan jana ekonomi semula atau penjana bagi membantu pekerja yang terpaksa diberhentikan dan kehilangan pekerjaan serta membantu majikan agar mereka dapat mengekalkan kedayataan perniagaan dan industri mereka daripada impak COVID-19. Inisiatif yang diperkenalkan adalah seperti berikut. Pertama, memperkenalkan Employment Retention Program ataupun ERP, iaitu bantuan Immediate Financial Assistance dengan izin sebanyak RM600 sebulan melalui majikan bagi setiap pekerja yang diminta bercuti tanpa gaji akibat penularan COVID-19. Sehingga 17 Julai 2020, sebanyak 37,906 permohonan majikan yang melibatkan 340,275 orang pekerja telah diterima. Sebanyak 32,383 majikan dan 339,780 pekerja telah menerima manfaat daripada menerusi ERP yang melibatkan bayaran sebanyak 207,6 juta. Kedua, memperkenalkan program subsidi upah ataupun PSU untuk membantu majikan yang terkesan daripada supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengekalkan pekerja hilang kepekerjaan yang melibatkan pengagihan dana kerajaan berjumlah 13.8 bilion. Hari ini saya berasa agak lega dan gembira untuk melaporkan di Dewan Yang Mulia ini kerana hasil kerja keras pihak Perkeso sehingga 17 Julai 2020 di bawah program subsidi upah bayaran sejumlah 7.8 bilion telah berjaya menyelamatkan pekerjaan 2.6 juta pekerja yang melibatkan sejumlah 314,423 majikan. Manakala di bawah perhatian PKS tambahan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pakej pelaksanaan ekonomi telah berjaya menyelamatkan lebih 2.5 juta pekerjaan, mengurangkan beban aliran tunai hampir 11 juta rakyat serta memberi sokongan kepada lebih daripada 300,000 syarikat. Kepada Yang Berhormat Pokok Sena, YB Situ, YB Tebrau, YB Keluang dan YB Alostar, Kementerian Sumber Manusia akan sentiasa memantau keadaan pasaran pekerjaan dan sebarang cadangan akan dibincang di bawah Jawatan Kuasa Pekerjaan Nasional bagi memastikan pekerja dan majikan akan terus dibantu dari semasa ke semasa. Tuan Yang di-Pertua, YB Tebrau telah membangkitkan isu mengenai program subsidi upah yang tertunggak dan belum dibayar kepada majikan. Dari segi pemantauan sehingga 17 Julai 2020, sebanyak 326,040 ringgit permohonan majikan telah diterima. Secara keseluruhannya sebanyak 314,420 iaitu 96% permohonan majikan yang diterima dan telah dilulus dan dibayar kepada majikan. Biar saya habiskan dulu, Yang Berhormat. Manakala selebihnya melibatkan permohonan baharu dan dalam semakan, menunggu maklum balas majikan dan dalam tindakan untuk bayaran. Untuk makluman Yang Berhormat, 537 permohonan baru yang sedang diproses dan sejumlah 848 permohonan sedang menunggu maklum balas daripada majikan. Kementerian melalui Perkeso sedang berusaha mempercepatkan proses bayaran apabila dokumen lengkap diterima. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, Perkeso telah berusaha melakukan yang terbaik walaupun berdepan dengan pelbagai kekangan. Walau bagaimanapun, program ini merupakan satu program yang cukup baru. Kementerian Sumber Manusia sedar terdapat kelemahan dalam pelaksanaan program subsidi upah, terutamanya dalam penyalahgunaan oleh pihak majikan yang menerima subsidi ini. Kerajaan juga sedar betapa pentingnya penambahbaikan dalam mewujudkan mekanisme terbaik dalam pelaksanaan program subsidi upah ini.
Tuan Yang di-Pertua, seterusnya eksploitasi buruk kanak-kanak. Tuan Yang di-Pertua, mengenai isu mementeras eksploitasi buruk kanak-kanak yang dibangunkan oleh YB Tebrau, Jabatan Tenaga Kerja di bawah Kementerian Sumber Manusia telah menguatkuasakan Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda 1966 dan pindahan 2018 dengan berkesan. Peruntukan di bawah Akta 350 telah menetapkan peraturan mengenai pekerjaan kanak-kanak dan orang muda tertakluk kepada syarat-syarat seperti umur, waktu bekerja, tempoh rehat dan sebagainya. Pemantauan secara berterusan juga oleh Jabatan Tenaga Kerja melalui pemeriksaan ke tempat pekerjaan dan menjalankan penyiasatan aduan yang diterima untuk memastikan pematuhan Akta 350. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya data syarikat yang telah pun tutup semasa tempoh PKP. Tuan Yang di-Pertua, berhubung pertanyaan YB Subang mengenai data syarikat yang telah pun ditutup semasa tempoh PKP sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada 18 Mac sehingga sekarang akibat pelaksanaan arahan pemantauan prosedur pencegahan penularan COVID-19. Secara umumnya terdapat rantaian ekonomi yang terjejas dengan penularan wabak COVID-19 turut menjejaskan kitaran ekonomi negara dengan penutupan sebagai operasi dan penutupan sepenuhnya syarikat. Ya. Walau bagaimanapun, Kementerian Sumber Manusia tiada maklumat spesifik syarikat-syarikat yang telah ditutup dalam tempoh PKP. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya... Mohon nak bagi peluang pada saya tak cukup masa yang bermakna. Tak nak bagi? Saya belum sampai separuh lagi. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya mengenai rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Tuan Yang di-Pertua, berhubung nasib 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura yang telah dibentikan pekerja dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tebrau untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pekerja-pekerja yang bekerja di luar negara adalah tertakluk kepada Undang-Undang Pemburuan Negara berkenaan. Oleh yang demikian, pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura yang terlibat dengan pemberhentian perlu merujuk kepada Ministry of Manpower di Singapura untuk mendapatkan hak-hak penggajian yang berkaitan sekiranya diberhentikan. Walau bagaimanapun, sebagai Menteri Sumber Manusia, saya telah berhubung dan berbincang dengan Minister for Manpower Singapura mengenai nasib pekerja warga negara Malaysia yang bekerja di Singapura setakat ini. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya penyediaan, pengkalan dan pengumpulan data. Sedikit sambungan dalam perbahasan saya, boleh? Tu boleh. Satu je pasal wanita. Wah, pukul 9 tak boleh. Tak, kerana speaker saya ada bawakan ya. Kalau di Singapura ada undang-undang berkait dengan langkah sementara COVID-19, maka sebelumnya ada anggota kabinet mengatakan akan diperkenalkan dalam sesi Julai undang-undang yang termasuk juga klausa force majeure supaya kontrak yang melibatkan pekerja itu mampu kita letak ke tepi sementara mengambil kira beban ekonomi. Saya nak kepastian daripada KSM, adakah akan dibawa undang-undang sedemikian? Mungkin KSM tahu? Disebut oleh Menteri Undang-Undang ketika itu. Habis. Mesti adil. Jangan pilih. Tak ada bro dalam peraturan mesyuarat, Yang Berhormat. Dah. Okey, Wabi. Kalau yang bro. Okey. Ada bro ke? Peraturan mana Yang Berhormat ada bro? Okey. Terima kasih. Tak apa, maafkan dia. Soalan terakhir daripada silakan Yang Berhormat bro pokok sana. Kawannya. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Bapak Menteri. Tadi Bapak Menteri sebut bahawa Perkeso telah pun mengeluarkan lebih daripada 7 bilion untuk program subsidi upah. Tetapi dalam masa yang sama, kenyataan yang Bapak Menteri sebelum ini, seminggu ataupun 2 minggu yang lalu, 60,000 lebih ataupun 65,000 pekerja yang telah kehilangan pekerjaan. Satu, saya nak tahu berapa angka yang terbaru, yang terkini, jumlah mereka yang hilang pekerjaan. 65,000 itu apa masalah mereka? Adakah kerana mereka tak dapat program subsidi upah, majikan itu tak dapat program subsidi upah, ataupun majikan itu sendiri menutup terus operasi perniagaan mereka? Itu mohon penjelasan. Sudah dibangkitkan oleh Perkhidmatan Power, saya akan bincang dengan Menteri Undang-Undang sama ada dari segi mensahihkan
dari rancangan undang-undang itu. Yang kedua, isu yang dibangkitkan oleh pokok sana Tuan Yang Dipertua setakat ni mengikut rekod Perkeso 60,000 oleh lebih pekerja telah kehilangan peluang-peluang pekerjaan yang melibatkan pelbagai masalah. Salah satunya syarikat tidak beroperasi lagi dan kepelbagaian. Tuan Yang Dipertua seterusnya penyediaan pengkalan dan pengumpulan data mengenai cadangan YB Kapal dan YB Permatang Pau. Kementerian Sumber Manusia mengambil maklum berhubung saranan penyediaan pangkalan data dan pengumpulan data bagi pekerja ekonomi gig bagi pemantauan oleh kementerian ini. Berkaitan kontrak pekerjaan Tuan Yang Dipertua, Kementerian Sumber Manusia juga mengambil maklum cadangan mengkaji perkara-perkara berkaitan kontrak pekerjaan seperti yang ditimbulkan oleh YB Alostar. Ingin saya menekankan di sini dengan tegas bahawa Kementerian Sumber Manusia amat komited dalam menjaga kebajikan kaum pekerja, warga negara dan bukan warga negara melalui peruntukan dan undang-undang yang berkuatkuasaan. Tuan Yang Dipertua seterusnya, YB Ipoh Barat ingin mengetahui jumlah peserta yang dilatih oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad dan peruntukan yang terlibat. Untuk makluman yang berhormat Ipoh Barat, berdasarkan statistik pada 1 Januari 2020 sehingga 30 Jun, jumlah bantuan kewangan yang diluluskan oleh PSMB berjumlah 162.71 juta dengan bilangan tempat latihan yang diluluskan sebanyak 237,061. Dan ini hanya melibatkan sumbangan daripada levy majikan, bukan kewangan PSMB. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, YB Kalabakangan meminta mewujudkan peluang pekerjaan yang baru kepada penganggur supaya tidak mengambil pendekatan mudah dan bekerja sebagai pengantar makanan seperti rider GrabFood dan Foodpanda dengan izin. Saya amat bersetuju dengan YB Kalabakangan. Oleh yang demikian, seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, Kalabakang, Kementerian Sumber Manusia melalui Pembangunan Sumber Manusia Berhad telah melancarkan inisiatif penjana HRDF yang menekankan kepada penempatan pekerjaan dan penjalanan pendapatan untuk rakyat Malaysia. Satu daripada inisiatif tersebut adalah Place and Train. Menerusi inisiatif ini, selama 40,000 rakyat Malaysia akan mendapat manfaat daripada peruntukan sebanyak 250 juta menerusi penjana. PSMB turut bekerjasama dengan para majikan yang dikenali sebagai career partners yang terdiri daripada syarikat-syarikat besar serta penerusan kecil dengan menganjurkan sesi temu duga terbuka di Wisma HRDF yang telah bermula 15 Julai 2020. Inisiatif ini diadakan secara mingguan dan telah mendapat sambutan yang luar biasa daripada pihak majikan dan pencari kerja. Setakat 24 Julai 2020, 17 syarikat telah menyertai sesi temu duga dan dengan menawarkan lebih 395 peluang pekerjaan yang memberi faedah kepada golongan pencari kerja. Selain itu, untuk mewujudkan lebih banyak peluang penjanaan, kerajaan memastikan inisiatif yang dilaksanakan tidak hanya terbatas kepada pekerjaan tetap sahaja tetapi juga turut meliputi sektor ekonomi gig yang memfokus kepada pekerjaan freelancing. Besar harapan saya dengan usaha yang kita dilaksanakan, terutamanya apabila agensi-agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia kini giat turun padang mendekati rakyat bagi memastikan peluang pekerjaan dipenuhi oleh warga tempatan dan sekaligus mengelakkan kadar pengangguran meningkat kerana akibat penularan wabak COVID-19. Antara inisiatif tersebut ialah program Siri Jelajah, Karnival Penjana Kerjaya Perkeso yang dilancarkan di Tapa, Perak baru-baru ini, dan program ini akan kesinimbungan usaha Kementerian Sumber Manusia menerusi Perkeso dalam melaksanakan program ini untuk membantu rakyat mendapat peluang pekerjaan. Untuk maklumat semua, sejak Penjana Kerjaya bermula pada 15 Jun 2020 sehingga 21 Julai 2020, seramai 6,758 majikan telah membuat pendaftaran bagi inisiatif pengambilan pekerja.
Daripada jumlah tersebut, seramai 1,959 majikan telah membuat pengambilan pekerja di mana 5,699 orang pekerja telah diambil bekerja menerusi inisiatif ini. Tuan Yang Pertua, seterusnya pengangguran. Yang berhormat. Sedikit mengenai ekonomi. Saya habiskan dan saya bagi berlaluan. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya beralih kepada isu utama yang lain, biar saya menjawab dahulu pertanyaan YB Muwa mengenai data pengangguran terkini. Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSO menunjukkan bahawa kadar pengangguran Malaysia telah meningkat kepada 5.3% pada Mei 2020 berbanding dengan 5% daripada April 2020. Untuk rekod, terdapat penurunan apabila bilangan penganggur pada Mei 2020 adalah lebih rendah berbanding peningkatan yang dicatatkan dari Mac ke April, iaitu sebanyak 168,300 orang. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh pelaksanaan pelbagai pakej langsangan bagi mencapai sasaran tertentu di samping lebih banyak perniagaan yang dibenarkan beroperasi berikutan perintah kawalan pergerakan bersyarat dalam bulan tersebut. Dengan pelaksanaan langkah-langkah ini, ia adalah satu bukti yang jelas menunjukkan bahawa kerajaan amat komited dalam menangani isu pengangguran dan peluang pekerjaan dan hak pekerjaan. Bagi menjamin masa depan pekerja, pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dijangka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan wujudkan peluang-peluang pekerjaan dalam negara sekaligus berupaya serta mampu untuk mengekalkan pekerja dan pekerjaan. Life and livelihood, Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, sekarang saya beralih kepada isu utama, iaitu mengenai isu keselamatan dan kesihatan pekerja. Yang Berhormat, panjang lagi. Sikit lagi, 10 minit. Masa dah tamat dah. Yang Berhormat boleh bagi jawapan tertulis. Sebab saya, hari ini kita ada lagi... Yang Berhormat, boleh saya... Lagi 6 kementerian. Merujuk kepada Yang Berhormat Menteri. Last chapter. 2 minit. Tak boleh bagi jawapan tertulis. 2 minit. Betul 2 minit? Betul? Tak nak 2 minit orang politik Saya ikut perintah. Boleh? Menurut perintah Tuan Yang di-Pertua. Menurut perintah 2 minit orang politik ke nak bagi jawapan bertulis? Ikhlas. Kerajaan Peringkat Nasional ikhlas. Jadi 2 minit, jawapan politik. Okey, silakan Yang Berhormat. Tuan Yang di-Pertua, yang lain saya akan beri secara bertulis. Kita lihat hari ini negara menghadapi krisis kesihatan dan krisis ekonomi. Dan pendekatan kerajaan Perikatan Nasional di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah buktikan bahawa dari segi tindakan kita jauh berbeza daripada negara-negara lain, dan kita telah buktikan dari segi kedudukan kita sempat memerangi krisis ekonomi. Dan begitu juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional sedang mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan kita sempat memerangi kelembapan ekonomi bukan hanya sekadar di Malaysia, di seluruh negara. Dan Kementerian Sumber Manusia sebagai kementerian yang penting memainkan peranan-peranan penting untuk memastikan nasib warga Malaysia dibela secara keseluruhan. Dan saya bagi jaminan kepada Dewan Yang Mulia ini, segala cadangan dan pandangan oleh ahli-ahli yang berhormat akan dikaji secara mendalam dengan mengambil tindakan yang positif. Walaupun sebelum ni ada juga pelbagai langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan sebelum ni, yang baik kita akan teruskan. Yang kurang baik kita akan mengkaji semula dan menambahbaikan. Dengan ini sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih semua yang telah menyertai dalam ucapan menjunjung kasih Tuan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.